Sifat kimia yang terakhir bagi alkohol adalah pendehidratan alkohol. Tips yang anda perlu tahu, lukisan radas perlu mahir. Pernah ditanya 2 kali pada kertas 2 2008 dan 2014. Mungkinnya ada 4. Keempat-empatnya perlu tahu kerana akan keluar dalam soalan objektif. Yang ketiga, bahan apakah yang perlu dipanaskan terlebih dahulu? Sama ada sebatian alkohol ataupun mangkin. Yang keempat, ingat satu tindak balas kimia pendehidratan alkohol boleh menghasilkan alkena yang sepadan. Contohnya, propanol. Propanol akan menghasilkan propena. Apakah 2 sebatian propanol yang boleh menghasilkan propena? Jadi ada 2, iaitu propan 1-ol dan juga propan 2-ol, kerana propanol ada 2 isomer. Jadi anda perlu berhati-hati bagi alkohol yang mempunyai isomer, akan menghasilkan alkena yang sepadan. SPM 2006 kertas 1, tindak balas pendehidratan alkohol. Cluenya di sini. Hidrat maksudnya molekul air. Maksudnya penyingkiran molekul air dalam sebatian alkohol untuk jadi apa? Untuk jadi alkena. Bila alkena, apa yang akan berubah? Ikatan ganda 2 terbentuk. Maksudnya alkohol akan membentuk satu ikatan ganda 2 melalui proses apa? Melalui proses pendehidratan alkohol. Keadaan eksperimen ini, etanol dituangkan ke dalam tabung didik untuk membasahi wool kaca. Tak boleh panas etanol secara direct, secara terus, kerana etanol mudah terbakar. Jadi akan membasahi wool kaca. Kemudian dipanaskan dengan asid sulfurik pekat atau asid fosforik pekat atau sepihan porselin atau alumina oksida. Asid ni mesti dua-dua pada suhu 180. Siapa yang perlu dipanaskan terlebih dahulu? Mesti mangkin. Contohnya porselin. Porselin dipanaskan terlebih dahulu, kemudian barulah wool kaca dibasahi oleh etanol dipanaskan untuk menguapkan etanol. Saya ulang balik reagen yang digunakan. Reagen yang digunakan iaitu asid sulfurik pekat pada suhu 180 darjah Celsius atau asid fosforik pekat pada suhu 180 darjah Celsius atau sepihan porselin atau alumina oksida. Jom kita lihat radasnya. Ini adalah radasnya, di mana alkohol, di sini etanol alkohol dibasahi pada wool kaca. Kemudian kita ada mangkin di sini, sepihan porselin. Maksudnya sepihan porselin ni kita boleh ubah kepada 3 lagi bahan yang lain. Yang ni kita panaskan. Berhati-hati apabila anda melukis radas ini. Anda perlu labelkan anak panah dan tulis perkataan panaskan. Dua-dua mesti ada anak panah dan juga dua-dua mesti ada perkataan panaskan di sini. Sepihan porselin dipanaskan terlebih dahulu kerana wap etanol hanya boleh dihidratkan oleh sepihan porselin yang panas, tetapi bukan porselin yang sejuk. Maksudnya kalau porselin dalam keadaan sejuk, maksudnya etanol ini tidak akan dihidratkan. Sepihan porselin perlu dipanaskan terlebih dahulu untuk membenarkan proses pendehidratan berlaku. Tindakan ini adalah untuk mencegah pembaziran wap etanol yang digunakan. Di sini, kalau kita guna sini sepihan porselin yang panas, jadi wap etanol ni terus akan dihidratkan. Kalau kita guna sepihan porselinnya sejuk, maka wap etanol ni tak akan dihidratkan. Jadi dia akan membazir kerana wap etanol ini mudah untuk meruap. Maka gas yang dihasilkan di sini adalah gas, kalau kat sini etanol, maksudnya gas etina. Jadi proses dehydrated ni akan mengubah daripada alkohol kepada alkena di sini. Jadi kita akan dapat gas etina di sini. Bila sebut pasal etina, mesti ada uji kaji untuk menguji adakah gas yang dihasilkan di sini dari kumpulan alkena.
Gas yang dihasilkan di sini adalah gas etina daripada kumpulan alkena. Jadi kita kena buat ujian kimia untuk menentukan adakah di sini daripada kumpulan alkena. Ujian untuk memastikan sebatian alkena boleh diuji dengan air bromin. Apa akan jadi? Air bromin warna pirang, air bromin dinyah warnakan. Ini menunjukkan sebatian itu adalah sebatian alkena yang dihasilkan. Ataupun kita gunakan larutan kalium manganat 7 berasid. Apa yang akan jadi? Warna ungu kalium manganat 7 dinyah warnakan. Ini menunjukkan gas etina adalah dihasilkan, iaitu kumpulan alkena yang dihasilkan melalui proses tindak balas pendehidratan alkohol. Persamaan kimia pendehidratan alkohol. Okey, pendehidratan alkohol maksudnya kita akan singkirkan molekul air dalam sebatian alkohol. Di sini homolog seri homolog alkohol akan bertukar menjadi alkena yang sepadan. Etanol menjadi etina. Air disingkirkan. Okey, ataupun butanol menjadi butena, ataupun propanol akan menjadi propena. Okey, tipsnya ingat kalau hendak menghasilkan propena boleh guna dua isomer propanol, iaitu propan 1-ol dan propan 2-ol. Manakala butena kita akan guna 4 isomer butanol, iaitu butan 1-ol, butan 2-ol, 2 metil propan 1-ol, 2 metil propan 2-ol. Secara kesimpulannya, sifat kimia alkohol melibatkan 3 tindak balas pembakaran menggunakan oksigen untuk menghasilkan molekul karbon dioksida dan juga air. Yang kedua adalah tindak balas pengoksidaan melibatkan melibatkan 2 reagen dan akan menghasilkan asid karboksilik, dan seterusnya alkohol akan menjadi alkena di mana ikatan ganda 2 terbentuk melalui proses pendehidratan di mana molekul air disingkirkan daripada sebatian alkohol menggunakan 4 jenis reagen. Okey, anda perlu kenal pasti 2 reagen bagi tindak balas pengoksidaan dan 4 reagen bagi tindak balas pendehidratan. Anda perlu tahu keadaannya setiap tindak balas dan juga persamaan bagi tindak balas pembakaran, tindak balas pengoksidaan dan tindak balas pendehidratan alkohol. Selamat maju jaya dari saya.